Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kita sudah masuk ke Kitabul Adab. Kitab yang menyentuh tentang adab. Sambungan perbincangan kita bab yang ke-111. Bab yang ke-111, adab minum. Adab minum. Siri yang lepas kita dah bincang beberapa adab makan. Babu adabis syurbi wastihbabit tanaffusi thalathan kharijal ina wa karahatit tanaffusi fil ina wastihbabi idaratil ina'i alal ayman fal ayman ba'dal mubtadi. Panjang, bab dia saja panjang. Bab pada menyatakan adab ketika minum. Ini perbincangan kita ni adab syurbi, adab minum. Dan sunnah bernafas 3 kali di luar bekas minuman. Maknanya bila kita minum, bismillah, berhenti, tarik nafas. Minum lagi, berhenti pula. Mana 3 kali bernafas, maknanya 3 kali berhenti. Wa karahati tanaffusi fil ina, makruh bernapas dalam bekas minuman. Ini gelas di sini, kita duduk pakai minum, suasana duduk nyawa itu lah. Makruh perbuatan itu. Itu yang ketiga. Dalam satu bab ni ada 3 isu. Yang ketiga, sunat menukarkan idaratul ina alal ayman, menukarkan bekas bahagian lain pada bekas minuman pada orang sebelah kanan terlebih dahulu, dan sebelah kanan lagi sesudah yang pertama telah selesai. 3 perkara dalam bab ini saja. Yang pertama, kita minum jangan tarik nafas ketika minum. Minum, berhenti, baru bernafas. Kemudian makruh kita bernafas dalam bekas minuman. Yang ketiga, kita kena mula, kalau biasanya zaman Nabi SAW ni, satu bekas ni, satu mangkuk itu dia pusing minuman tu. Jadi lepas kita minum, kita kena beri ke orang sebelah kanan. Itu maksud dia, hollow bekas itu ke sebelah kanan. Belah orang duduk belah kanan kita. Baik, para pelajar sekalian, hadis yang pertama dalam bab ini, kita pergi kepada hadis nombor 757. 757. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan, muttafaqun alaih. Yakni yatanaffasu kharijal ina. Itu kata Nawawi. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, baginda bernafas 3 kali. Hadis ini muttafaqun alaih, maknanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua-dua sepakat.
Kemudian maksudnya Imam Nawawi takut kita keliru. Takut bimbang nanti orang salah faham. Tiga kali duduk tarik nafas baru berhenti lah. Maksudnya baginda bernafas 3 kali di luar bekas minuman. Maknanya kita minum, kita berhenti, tarik nafas. Minum yang kedua dan yang ketiga. Itu maksud hadis bernafas 3 kali. Jadi hadis ini Nabi kita SAW ajar sunnah cara minum. Cara kita minum. Supaya apa? Supaya orang ni beradab. Beradab. Jangan gopoh. Minum tenang-tenang. Ini dia panggil adab minum. Hadis yang kedua pun sama juga. Hadis 758. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Walakin ishrabu mathna wa thulatha. Wasammu idza antum sharibtum wahmadu idza antum rafa'tum. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Hadithun hasan. Maksud dianya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum sekaligus seperti minumnya unta. Maknanya unta ni dia pakai minum sekali dia masuk mulut dia dalam air tu pakai tarik situ lalu. Kalau bahasa Kelantan dia panggil togok. Togok ni maknanya minum sampai kenyang, tak boleh terhenti. Tapi minumlah dengan 2 atau 3 kali bernafas, maknanya bernafas di luar bekas. Bacalah basmalah, yakni bismillah, sewaktu kamu mula minum. Dan bacalah hamdalah, yakni alhamdulillah, setelah minum. Mudah ya doa minum ni. Doa makan sama ya. Kita mula dengan bismillah. Sudah minum, kita kata alhamdulillah. Ini dia panggil jangan duduk menyusahkan dirilah. Dalam bab makan minum ni senang, simple je kan. Bacaan-bacaan tentang makan, minum dah ada dalam kitab kita Perisai Muslim ni. Tuan-tuan yang ada Perisai Muslimnya dah masuk dalam handphone tu lagi senang. Tulis je dekat ni tempat cari tu, tulis minum keluarlah. Kalau nak cari dalam buku ni payah, kita kena belek-belek cari muka surat 173. Ini dia panggil buku bacaan. Doa ketika doa sebelum makan, bismillah. Kan kita dah belajar dalam siri lepas. Kemudian doa selepas makan, alhamdulillah. Yang paling simple sekali, alhamdulillah. Tuan-tuan carilah dalam muka surat kita, muka surat 176 dalam Perisai Muslim ni ada. Alhamdulillah. Baik, hadis ni rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan, tapi para muhaqqiqun mengatakan riwayat ini hadis ini dhaif. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, wa an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas dalam bekas minuman sewaktu minum. Hadis ini muttafaqun alaih, iaitu bernafas ketika meneguk air dalam bekas minuman.
Mana hak jelas hadis ni berbeza dengan hadis yang lepas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yatanafas. Jangan keliru, adalah dia bernafas. Ulama hadis kata bernafas di luar bekas, luar gelas, luar mangkuk. Mana kita minum, kemudian kita letak, baru kita tarik nafas. Hadis yang ketiga ni larangan. Nabi kita larang. Kata di para ulama, apabila berlaku larangan dengan perbuatan, maka di situ ada perbincangan ulama. Dia akan pergi paling kurang darjatnya makruh perbuatan itu. Baik. Jadi dalam hadis ini al-hath 'ala an-nazafah wal mubalaghah fi zalik, galakkan supaya menjaga kebersihan dan jangan pandang mudah. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk bernafas dalam air, mungkin ada tahi hidung yang kering tu, kebetulan kita bernafas tu dia jatuh dalam air tu. Air sedap juga minum. Nah, air masih nama dia. Masya-Allah. Ini di antara larangan. Kata di para ulama hadis kata, kalaulah bernafas dilarang, an-nafhu tiup asyaddu minat tanafus. Tiup lebih kuat lagi. Yang masalah kita sekarang ni, para pelajar sekalian, bila kita minum air panas, sup panas kan, kita duk tiup. Maknanya larangan meniup tu. Dia panggil nafhu. Naf tu maknanya tiup. Kalau kita bernafas, dia keluar gitu ya. Tapi kalau kita tiup, keluar lagi banyak keluarnya. Itu larangan. Habis, macam mana mau kira kalau dia panas? Sabar sekejap. Sabarlah dulu. Macam kita orang Malaysia ni, kalau air tak payah tak ada pelik sebab kita ada ais. Ambil je air batu jadi orang apa ni, jadi teh ais. Orang Kelantan panggil kata teh beng. Beng. Teh beng. Beng tu teh ais. Hak bubuh air batu tu jadi teh beng. Cerita Ana dengan orang Arab di Mekah. Awal-awal dulu lah, bila masa kita pergi dulu. Kita orang Malaysia biasa kita minum teh ais, teh beng ni biasa. Jadi anak pun Arab tu bagi air, kata mari hat talj, mari air batu. Kita masuk dalam tu, dia tepik. Wahai, dia kata. Limadha? Majnun anta. Kita panas-panas air, mari letak air batu. Buat apa? Tak payah panas-panas. Kata tak apalah. Mu tak sedut pelik lah. Kita pun ambil air sini letak hak dalam hak dia juga. So dia minum. Mumtaz. Sedap pula cakap. Akhir sekali dia pun peminat tegar tebing pula dah. Peminat tegar tebing. Kita kata mau jangan benda yang pelik, biasalah. Orang Arab ni dia minum teh panas tu. Kalau perhati gigi orang Arab ni kadang-kadang jadi hangus gigi dia ni. Dia minum teh panas. Terlebih-lebih lagi kahwah Arabi tu dia minum panas tu. Minum panas. Ada sekali di Masjid Haram Mekah, termos yang dia bawa, dia punya kahwah tadi terbalik atas kaki kawan kita ni. Masuk hospital, pergi hospital, meletup kaki. Tapi dia orang tu dia masuk dalam dia punya kan cawan kecil dia tu, dia minum gitu. Tu hangus gigi dia. Boleh dia minum. Allahu akbar, Maha kaya Tuhan. Baik, duk bicara Arab pula kita bicara kita dulu lah. Hadis yang ketiga, hadis 760. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba mima'in wa an yaminihi a'rabiyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fashariba
thumma a'tal a'rabi wa qala al-aymana fal-aymana muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi susu yang dicampur air. Wallahu alam apa ni campur. Kalau tempat kita ni susu campur air batu lah. Nah, susu beng orang panggil. Tapi mungkin campur sedikit kot. Nak suruh banyak sikit susu dia letak air. Kalau jual tak boleh. Tipu tu. Boleh jadi ni jemputan. Dia bagi, yang pentingnya susu tu ditambah air supaya banyak. Di sebelah kanan Nabi ada seorang badui. Di sebelah kiri dia Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita kira Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang besar. Kalau bahasa kita sekarang ni menteri kanan lah. Abu Bakar ni, ini orang badui, orang kampung. Sepatutnya diberi Abu Bakar dulu. Kemudian baginda Nabi SAW meminumnya. Selesai Nabi minum, lalu memberikan bekas susu tadi kepada orang badui. Nabi holor ke kanan. Seraya bersabda, al-aymana fal-ayman. Dari kanan ke kanan. Itu sunnah Nabi. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya perjalanan kita susun bagi holor makan minuman tu kena holor ke kanan dulu. Kita mesti letak ke kanan dulu. Kecuali mendapat keizinan. Kecuali mendapat keizinan. Jadi kalau sekiranya kita nak ikut sunnah, maka susun atur tetamu tu kita kena letak selalu. Sebelah kita ni letak orang-orang yang kita hormat lah, macam tuan guru kita, al-fadhil, tuan imam, ustaz, tok qadi, kita letak sini. Nanti orang mari yang lain-lain belah kiri. Kalau tidak, hak orang sebelah kanan, tak kira jawatan apa. Kecuali dapat keizinan seperti dalam hadis yang berikut ni. Kalau dapat keizinan, dia kata fa'in azina wa illa fahyalah. Kalau dia izin, boleh kita potong. Kata orang potong susun perjalanan, susun majlis tadi. Tapi kalau dia tak izin, lah. Kalau dia tidak izin, dia kata tak boleh, maka kita tak boleh nak nak langgar hak orang. Jangan dilanggar. Tidak baik kita ambil hak orang ni, kan? Hadis yang ke 761, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun faqala lil ghulam ata'zanu li an u'tiya haula faqala al ghulam la wallah lam uthiru bi nasibi minka ahada fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi muttafaqun alaih. Maksud dianya dari Sahal bin Sa'ad, nama sahabat rawi hadis ini Sahal bin Sa'ad. Apa dia cerita? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minuman. Maknanya dia duduk ramai-ramai ini orang bawa minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun meminumnya. Dia minumlah, dapat air. Waktu itu di sebelah kanannya ada seorang pemuda.
Siapa dia pemuda ini telah dihuraikan oleh para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, wa hadzal ghulam huwa Ibnu Abbas. Pemuda tadi Ibnu Abbas, orang muda lah. Ibnu Abbas ni kecil lagi tu. Waktu Nabi wafat pun dia berapa tahun, 15. Maknanya dia memang muda lah, remaja. Dan sebelah kirinya ada beberapa orang tua. Orang tua-tua boleh ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mana belah kiri Nabi orang-orang tua-tua. Asyikh, syuyukh, tuan-tuan syekh. Faqala lil ghulam, Nabi pun tanya Ibnu Abbas, wahai anak, wahai pemuda, bolehkah ata'zanuli, kita naknya ata'zanuli, bolehkah aku memberikan minuman kepada orang tua terlebih dahulu? Ni, minuman yang aku halal kau ni dulu, boleh tak boleh? Faqala al-ghulam, jawab pemuda tadi, la wallahi, tidak, demi Allah. Saya tidak akan memberikan bahagianku dari Nabi SAW kepada siapapun. Lam usir, mana saya tak akan utama ke orang lain nak ambil bekas yang diminum oleh Nabi SAW. Panjanglah cerita ni kan. Bila dia kata macam tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan minuman itu kepadanya. Nabi pun ambil mangkuk tadi, letak atas tangan dia, silakan. Sebab apa? Sebab dia tidak mendapat keizinan untuk potong, kata orang, potong kiu ataupun potong susunan tadi. Tallahu artinya meletakkan pemuda itu Ibn Abbas. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik para pelajar, dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, dari sudut hak. Oleh kerana orang yang sebelah kanan berhak menerima minuman tersebut, walaupun sebelah kiri orang besar, kita tak boleh nak potong. Ni budak-budak ni, bagi orang tua, lah. Kenapa? Itu dia panggil hak orang, tak boleh disewenang-wenangnya dilanggari. Kita ni kita duk kacau ya, hak siapa pun. Kalau kita nak lebih-lebih lagi kalau ada orang besar, orang VIP, oh sorry, tak ada siapa nak peduli ya, hak apa hak. Kan? Lantak je lah. Itu masalah kita. Yang kita nak belajar ni masalah adab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diizinkan, boleh. Maka kita kena, contohnya, ginilah, memang kita nak letak orang tua belah kanan. Tapi oleh kerana dia datang lambat, tempat dah penuh. Yang kosong belah kiri, pasal kita kena letak sini. Sewaktu nak hidang minuman, nak bagi minuman, bolehlah kita minta izin dengan orang belah kanan ni, boleh tak saya nak bagi syekh dulu? Biasanya orang akan bagi. Tetapi kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak beri? Ingat ni. Adakah Ibnu Abbas dianggap orang yang tidak hormat pada orang tua? Adakah Ibnu Abbas dianggapkan orang Kelantan kata tak erti bahasa, yakni tidak beradab? La. Ni, ada jawapan dia sini. Ibnu Abbas bersumpah, dia kata apa? Wallahi la usir. Maknanya aku tak akan lebihkan orang lain. Hak saya ini minka ahadan. Orang lain nak ambil lebihan minuman Nabi SAW, saya tak bagi. Di sini kata di para ulama, Imam Nawawi letak hadis dalam bab at-tanafus fi umuril akhirah wal istiksar mimma yutabarraku bi. Utamakan pekerjaan akhirat dan juga kita utamakan perkara yang boleh memberi keberkatan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, dia nampak
Ini pun kita pegang sebagai Ahlus Sunnah, kita beryakin bahawa Nabi itu semua bekas Nabi berkat. Sekarang ni kita duduk bincang bekas minuman Nabi. Tentulah gelas ataupun cawan, mangkuk yang diminum Nabi tadi, Ibn Abbas nak ambil lebihan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ke dia. Ini khas untuk Nabi saja. Ada pun orang lain kita tak tahu berkat tak berkat. Cuma masyarakat kita ni kalau sebut berkat tu dia nampak benda lain. Kan? Oh ni tuan guru mari ni orang berkat ni. Habis pakat ke cium dahi. Cium tangan. Kalau dia makan pun tunggu nak ambil berkat. La, kata para ulama, keberkatan Nabi tak boleh nak dikiaskan kepada orang lain. Ada juga dia kata boleh je. Ini ulama besar hari-hari duk baca hadis, tak boleh kias. Kita kata itu min khasaisil Mustafa. Ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada orang lain. Sebab itulah kita boleh ambil berkat semua barang-barang Nabi. Ni bekas dia minum, kalau ada rambut dia pun kita boleh. Cuma yang kita pertikaikan ini nak ambil di mana? Siapa yang buktikan itu hak Nabi? Yang banyaknya kat sana ada rambut Nabi, sini rambut Nabi. Banyak duk cari kerja je tu. Cari, kata orang buat cari makan ya. Nak pastikan sukar. Dakwa boleh, nak pastikan payah. Baiklah para pelajar sekalian, kita fahamlah. Ibnu Abbas beradab. Tetapi dia mempertahankan hak dia untuk dapat berkat daripada berlebihan minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat jamuan, dia suruh orang minum dulu. Ini berbeza. Cuma dalam perkara ini utiya bi syarabin, orang bagi dia minum. Kalau Nabi panggil orang, Nabi akan bagi tetamu dulu minum, akhir sekali baru dia minum. Itu balik. Tapi kalau dia pergi rumah orang, jemputan, maka tuan rumah suruh minum, Nabi akan minum dulu. Berbezalah. Jadi di sini para pelajar sekalian, kalau kita pergi rumah orang, ikut tuan rumah lah. Tuan rumah kata, Ustaz dipersilakan dulu. Kita bismillah. Tak usah, dia dulu tak payah. Bismillah. Tapi kalau orang datang rumah kita, elok kita persilakan orang lain dulu. Ada setengah orang ni tak selesa kalau tuan rumah tak makan. Ada juga. Tengok kesesuaian lah. Baik. Dalam bab susunan makanan kita dah bincang juga dulu. Bahawa tuan rumah, kita bincang dalam bab surah Ibrahim. Tetamu Nabi Ibrahim. Bila tamu datang, Ibrahim kemukakan makanan ala takulun, dipersilakan makan. Yang maknanya adab orang mari rumah kita, kita tak boleh suruh tetamu tak ambil makanan, kita yang holorkan makanan. Baiklah. Tamatlah bab yang ke 111, kita berpindah kepada bab 112. Bab 112, babu karahati syurbi min famil qirbah wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihin la tahrim. Bab makruh minum dari mulut botol, tong air, arak panggil qirbah. Qirbah ni macam bekas air lah, bekas air yang kita ada penutup tu. Qirbah ni dia buat dari kulit kambing. Orang Arab ni pandai, dia lapah kambing tu, seekor kambing tu, kulit dia tu dia boleh jahit balik jadi bekas air. Kalau kita pergi Arab tengok ada kulit macam guni gitu, duk tergantung di kereta Arab tu, biasa dia tak di luar kereta sebab nak ambil angin sejuk. Itu dia panggil qirbah. Qirbah ni macam botol air. Maka Nabi larang daripada minum dari mulut botol, bekas air daripada kulit, atau yang seumpama dengannya, serta penjelasan bahawa hukumnya makruh. Nawawi kata larangan ini bersifat makruh tanzih, bukan tahrim. Makna makruh yang tak baik, tak elok, tapi bukan haram. Hadis 762,
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yakni an tuksar afwahuha wa yushrabu minha, muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum terus dari mulut qirbah, dari mulut botol, tong air, iaitu dengan memecahkan sedikit mulut qirbah lalu meminum terus darinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa dia maksudnya? Maksudnya qirbah ni dia kulit, jadi kita tak nampak kat dalam tu ada apa. Mungkin air lama dah bau dah, ataupun kotoran yang orang letak dalam tu, ataupun kita terlupa nak tutup, ada skorpion ke masuk duduk tidur situ. Macam-macam boleh terjadi. Jadi bila kita ambil, buka mulut qirbah, pop, minum gini, kan keluar benda air kotor ke apa. Jadi itu Nabi kita larang, sebab dari sudut keselamatan. Dari sudut keselamatan. Kita ini kalau kita ambil botol, kita buka kan, macam botol ni warna putih, kita nampak kat dalam apa ada? Ada kotoran, ada lumut. Kalau ada hayawan semua nampak ni. Ini lain. Qirbah tu macam botol yang gelap, tong warna hitam. Itu dia panggil qirbah. Maka itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jadi kita bimbang takut air. Tapi kalau kita nak minum juga, kita ambil qirbah, tuang dalam gelas. Boleh kita minum. Sebab kita boleh dapat tengok dah apa ada dalam tu. Dapat kita bau air ni baik tak baik, kan? Air dah berubah dia punya rasa bau. Maknanya alhamdulillah Nabi kita SAW sangat mengambil berat tentang apa tuan-tuan? Tentang keselamatan umat dia, sampai begitu sekali diberi perhatian, bimbingan dalam masalah ini. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya 763, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa awil qirbah, muttafaqun alaih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum terus, dari mulut bejana, mulut tong air tadi, ataupun qirbah. Ada yang mengatakan as-siqa, bekas minuman. Contohnya kita ambil jak, kan? Jak air besar tu, ambil atau minum. Tidak boleh macam tu. Kalau nak bekas yang besar, kita kena tuang dalam gelas. Ataupun biasanya fahami siqa ni bekas yang mulut dia kecil. Dia bimbang takut tak nampak dalam tu apa yang ada. Ataupun qirbah tadi memang buat daripada kulit. Ini tidak baik. Nabi kita larang minum daripada bejana, daripada bekas ataupun qirbah. Semua larangan tadi ilah dia sama je. Ilah dia iaitu tidak dibenarkan kerana dari sudut keselamatan dan juga dari sudut kesihatan. Alhamdulillah, yang pentingnya adab tu kita kena jaga. Adab ni kita kena jaga, kena ambil perhatian. Jangan mudah-mudah. Baik. Ada juga ulama kata takut membazir air. Bila kita minum bekas besar gini, mungkin tumpah air ke, keluar. Orang Arab ni dia jaga masalah air ni. Terutama sekali kalau kita dalam musafir.
Zaman dulu bukan senang macam kita hari ni, tuan-tuan. Boleh berhenti kat apa jenis air kita nak beli. Tak ada tanda banyak air, tapi orang di padang pasir maknanya banyaklah dia punya hikmah-hikmah di sebalik penjagaan air ni. Baik, hadis yang seterusnya 764. Wa an Ummi Thabit, nama dia Kabsyah binti Thabit, ukhti Hassan bin Thabit. Dia panggil keluarga Thabit. Ummu Thabit. Mana gelar dia? Anak dia nama Thabit. Nama dia Kabsyah binti Thabit. Dua. Dia ni siapa? Adik-beradik Hassan bin Thabit. Jadi 3 kali Thabit. Anak dia, ayah dia, semua nama Thabit belaka. Masya Allah. Orang Arab ni simple nama dia. Tapi Melayu pun sama juga simple. Tapi murakab. Ada orang nama Muhammad 4 kali kan. Ayah dia Muhammad. Anak Muhammad. Tapi mesti ada nama lain. Ayah dia nama Muhammad Amin. Contohnya. Anak yang pertama Muhammad Salim. Tapi dia tak panggil dia Muhammad tu. Hak ni Ami, hak ni Salim, hak ni Yusuf, hak ni. Tapi Arab ni dia boleh satu nama je, dia tukar, dia ulang nama yang sama, boleh. Itu budaya dia. Kita tak sedut marah ke Arab. Baik. Radhiyallahu anhu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Faqumtu ila fiha faqata'tuhu, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Ummu Thabit, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut qirbah bekas air yang dibuat dari kulit yang tergantung sambil berdiri. Panjang pula cerita ni. Lalu aku menuju ke qirbah tersebut dan memotong mulut qirbah itu. Masya Allah, tabarakallah. Apa cerita pula ni? Potong-potong pula bekas. Nabi pergi rumah Ummu Thabit. Nabi masuk, ada qirbah tergantung. Biasa orang ni dia gantung benda ni. Sampai hari ni pun duk gantung atas unta, digantung di kereta, di motosikal, itu bekas dia. Maka Nabi SAW minum daripada mulut qirbah sambil berdiri. 2 kes ni. Tadi larangan daripada minum di mulut qirbah. Yang kedua, Nabi dah minum berdiri pula. Apa hukum dia? Hukum dia panjang. Untuk minum, hukum minum berdiri ni insya-Allah dalam siri akan datang bab yang ke-114. Imam Nawawi bawa balik hadis ni, babu bayani jawazi syurbi qa'iman. Bab harus minum sambil berdiri. Nanti kita bincang di sana. Yang sini saya nak bincang tentang minum dari mulut qirbah. Itu je. Kata di Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa innama tengok nota di bawah. Kata Imam Nawawi, dia Ummu Thabit memotong mulut qirbah itu semata kerana menjaga bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil berkat darinya serta memeliharanya agar tidak dipakai untuk minum pada setiap hari. Dia kata apa? Jadi tempat Nabi minum di mulut qirbah tu dia potong ambil. Simpan benda tu, ambil berkat. Ini yang panggil tabaruk bi asarin Nabi. Boleh. Bukan tabaruk dengan replika, itu tidak boleh. Itu karut nama dia. Ni kita ni main replika habis pakat tu gosok. Lah. Ummu Thabit ni potong bekas dia tu. Dia nak simpan. Takut orang duduk hina-hina. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa minum terus dari mulut bekas hukumnya makruh, tidak haram. Kalau haram Nabi tak buat. Sedangkan hadis yang pertama dan hadis kedua hanya menjelaskan tentang yang lebih utama dan lebih sempurna. Maknanya hadis ini menunjukkan jawaz. Menunjukkan
Jawaz maknanya harus. Alhamdulillah. Boleh ya kita minum, tapi contohnya kita sendiri yang kita isi air dalam tu. Kemudian kita yang tutup botol tu dengan kemah, dengan selamat duduk situ. Maknanya larangan tadi takut ada benda, ada kotoran, tak timbul lah. Sebab tu dia kata makruh. Imam Nawawi kata makruh perbuatan tersebut. Wallahu alam. Baik, kita pergi pada satu bab lagi. Bab yang terakhir lah insya-Allah. Bab 113. Babu karahatin nafkhi fis syarab. Bab makruh meniup ke dalam minuman. Tiup. Hadis 765 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarabi faqala rajulun al-qazatu araha fil ina faqala ahriqha qal fa inni la arwa min nafsin wahidah qal fa abinil qadha idzan an fika rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW melarang meniup ke dalam bekas minuman. Tiup tak boleh. Ada seorang bertanya, Rasulullah, bagaimana jika aku melihat ada kotoran pada bekas minuman itu? Maknanya biasa kita nak tiup, nak suruh keluar benda tu. Nabi jawab, buanglah minuman yang kena kotoran itu. Buang ya. Dia bertanya lagi, sungguhnya aku tidak akan puas dengan sekali nafas. Sekali kita minum tak muat, tak puas. Baginda bersabda, kalau begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu. Maknanya kalau nak menapah juga tak jauh. Napahlah. Tarik napah kuat-kuat. Apalagi kalau kita nak bersin, tengah minum air nak bersin, tak jauh. Peng, bersin. Itu mana dia tak nak benda keluar dari mulut atau dari hidung kita, dia masuk balik dalam bekas yang kita nak minum itu. Apalagi kalaulah bekas itu gile-gile, ramai-ramai, ni kena jaga. Mari zaman Covid, zaman pandemik, lagi kena jaga. Itu dia panggil adab. Alhamdulillah. Dalam Islam ni lengkap. Hadis yang terakhir 766. Wa 'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina' aw yanfukha fihi. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksud dianya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang apa? Larang daripada bernafas dalam bekas minuman atau meniup ke dalam bekas. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang isnaduhu as-sahih. Alhamdulillah. Jadi kita katakan ini semua adab-adab yang perlu kita belajar. Tak boleh kita bernafas dalam bekas dan juga meniup lagi tak boleh. Sebab keluar bakteria apa benda yang ada dalam mulut tu jatuh dalam tu habis. Wallahu alam. Hadis ini kita berpegang dengan pandangan Nawawi yang mengatakan makruh. Ada juga ulama lain kata bukan makruh, oleh kerana Nabi larang, haram. Jadi kalau kita ambil haram, banyaklah kita berasa ya. Kita selalu duk tiup apa ni minuman. Zaman kecil-kecil dulu dah mak nenek ambil air teh cuah dalam piring nak suruh sejuk, tiup lagi. Banyak sekali kita ni larangan-larangan yang ada. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam siri ini. InsyaAllah dalam bab 114 kita akan bincang khas tentang hukum minum sambil berdiri. Sebab ada hadis yang bercanggah ni. Kan? Selepas dia minum berdiri, dia kena muntah balik. Bagaimana kita nak buat? Hari ni tempat-tempat kerusuh, tempat seminar pendakwah, imam-imam. Keluar dari dewan seminar, waktu nak minum air, berdiri. Tak ada kerusi. Macam nak buat? Ada setengah ustaz kita buka kasut duduk atas lantai. Ada yang macam-macam. Ada yang kedai-kedai pakai minum berdiri. Macam mana kita nak buat? InsyaAllah penjelasannya dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.